kita boleh kata, oh ini hukumnya haram, tak boleh buat ini. Cuma cara menegaknya itu cara yang berbeza untuk setiap orang. Sebagaimana kita nak mendidik anak kita, kita ada 3 orang anak, 5 orang anak. Setiap anak itu kita nak melarang, kita nak menyuruh, semuanya kena berlainan. Tak boleh semua anak bertanggung sama anak penuh. Perangai anak kita pun berlainan antara satu dengan sama lain. Dengan adik-adik kita, dengan abang kita lain, dengan adik perempuan kita lain, dengan kakak kita lain. Kita nak cakap mana semua orang itu akal mereka berlainan kelebihan ataupun kemampuan. Dengan sikap mereka, dengan teguran, semua orang ada sikap-sikap yang berlainan. Ini pula dengan orang yang bukan ahli keluarga kita, bukan anak kita. Kita tak boleh satu saja cara dia. Satu cara dia apa? Kita pergi ajak dia, jom semayang. Tak semayang dosa, tak boleh. Kalau kita cakap dengan semua orang itu, ada orang dengar, dia rasa tersentuh, tersentak hati dia, dia mari semayang. Ada orang dengar, dosa-dosa apa kau yang Tuhan, gitu pula dia. Maka kita kena kreatif. Bagaimana kita ada pengalaman, Allah bagi kita nak dakwah dengan ahli keluarga kita ni. Wa'mur ahlaka bis-salah, suruh ahli keluarga kamu solat. Maka nak suruh setiap orang solat itu, ada anak yang kena bagi gula-gula dah dulu, kena janji, mari kita pergi sembahyang nanti, belilah mainan aku ini, belilah itu, belilah makan aku, malam ni makan abang yang tentukan, maka dia seronok. Ada anak pula mari sembahyang, dia pun tak fikir banyak, naik motor ikut kita main masjid. Maka berbeza-beza dalam grup, dan juga kita mencegah daripada kemaksiatan. Dan mencegah itu hendaklah kalau kita betul-betul pasti perkara itu, barulah kita cegah dengan ilmu yang kita ada. Bila kita tak pasti, maka kita pun cegah dengan apa? Yang ketiga, dengan hati. Bila mana kita tak pasti, itulah sebaik-baik kaedah kita mencegah sesuatu. Kalau tidak, kita tak pasti ini haram ke, ini halal ke, ini khilaf ke, tak khilaf ke, kita pun tak pasti. Kadang kalau kita salah cakap, dia hentam kita balik. Kadang kalau kita salah cakap, kita bawa fitnah kepada agama kita. Kadang kalau kita salah cakap, orang jadi geram kepada agama, orang jadi benci kepada, elok-elok mari masjid, tiba-tiba tak mari masjid. Jadi kita pun tak pasti. Dengan cara satu, yang hukum itu satu. Maka kata Syekh Abdullah bin Bayyah dalam bab cegah kemungkaran ini ialah kamu betul-betul pasti kamu cegah. Kemudian baru masuk cara apa pula kita nak cegah, cara yang sebaik-baik. Bila kita tahu ini memang hukum haram, tak ada ulama yang kata arak itu halal, tak ada, maka confirm kita kata tak boleh ini, tapi dengan cara yang sebaik. Maka selesai 3 itu, beriman, suruh ajak orang kebaikan, larang orang daripada kemaksiatan, maka barulah kita boleh masuk dalam ayat tadi, untuk khairu ummatin, sebaik-baik umat. Kalau tidak tak boleh masuk dalam sebaik-baik umat itu. Tapi adakah mereka yang tidak berbuat perkara-perkara tersebut, hanya suruh kebaikan sahaja, tapi dia tak berani nak cegah orang kemungkaran? Bukanlah orang yang terpesong daripada agama ini, bukanlah orang yang sesat, bukanlah orang yang fasik, bukanlah orang yang munafik, bukanlah orang yang tidak ikut Nabi, tidak. Kerana setiap manusia ada kemampuan masing-masing. Setiap manusia baru beragama, baru belajar agama, tiba-tiba nak suruh dia ajak orang buat kebaikan, dia pun belum tentu boleh cerita. Ada orang, dia memang tak mampu nak bercakap, tak berani, tak berhenti nak ajak orang. Ada orang memang tak berhenti macam mana nak mengajar orang, memang dia tak berhenti. Kerana dia ini memang terbiasa dengan diri sendiri saja. Dia tahu nak buat baik, tapi kalau nak buat mengajar orang ni, dia tak berhenti. Dia ini introvert, dia tak berhenti nak bercakap, tak berhenti nak mengajar. Takkanlah dia ini terpesong, tak? Kerana dia memang tak berhenti, kerana dia memang tak mampu. Takkanlah kita nak kata dia ini bukan umat Nabi. Tidak, dia masih umat Nabi, umat yang menyebut. Cuma dia tidak ada kemampuan. Kalau setiap orang ini ada kemampuan yang berbeza-beza.
Maka ada orang yang memang tak reti nak ajak orang kebaikan. Dia hanya boleh beramal Islam ini dengan diri dia sendiri, ahli keluarga dia. Orang lain dia tak mampu. Maka tidaklah dikira gagal, kata Syekh, untuk menyempurnakan kebaikan dan juga kebajikan sekalipun mereka ini tidak akan dinafikan sebagai umat Nabi SAW yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada seorang badui datang tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kalau aku buat apa yang Allah dan Rasulnya suruh, adakah aku masuk syurga?" Kata Nabi, "Ya, kamu masuk syurga." Itu sahaja. Karena Nabi tahu orang badui ni orang apa. Kalau kita nak faham orang badui ni kat Malaysia ni orang asli, maksudnya orang yang jauh daripada kawasan manusia membangun ini. Mereka duduk kawasan, kalau di Malaysia ini terpencil hutan. Kalau badui ini duduk di padang pasir, duduk jauh daripada teknologi. Apa pun mereka tak ada. Mereka mungkin jumpa Nabi sekali-sekala. Mereka mungkin sampai hari ini ada lagi orang badui yang hidup di padang pasir, tak ada kemudian, tak ada ilmu, tidak ada benda-benda maklumat yang sampai kepada mereka sebanyak mana yang sampai kepada orang yang duduk di kawasan yang membangun kawasan masyarakat yang di bandar dan sebagainya. Maka mereka ini, kalau Nabi nak suruh mereka buat lebih-lebih pun susah. Kita nak suruh orang asli yang masuk dalam hutan, kita nak suruh mereka buat lebih-lebih pun mereka tak mampu. Kerana mereka memang hidup dengan suasana kehidupan mereka yang lain daripada kita. Yang mereka hanya hidup mungkin kelompok atau keluarga mereka sahaja. Maka mereka ini tidaklah dinafikan daripada umat Nabi SAW. Dan diriwayatkan daripada Bahd bin Hakim, daripada bapanya dan datuknya radhiyallahu anhu, bahawa daripada datuknya radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang ayat kuntum khairu ummatin ini, kamu adalah sebaik-baik umat ini. Kata baginda Nabi SAW, kamu melengkapi bilangan 70 umat dan kamulah yang terbaik dan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Tirmizi dan sebagainya. Maka hadis ini pula menjelaskan kepada umat ini adalah umat yang terakhir. Dari 70, itulah umat yang ke-70. Terdapat 69 umat yang sebelumnya ataupun yang telah mendahului kita. Lalu sebagai penutup dan juga penyudah, itulah yang ke-70. Menduduki bilangan yang ke-70 ini, kita diberikan pula sebagai umat yang terbaik dan juga yang termulia. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Diberikan kepada aku apa yang tidak diberi kepada mana-mana para nabi. Faqulna ya Rasulullah ma huwa? Kami pun, kata Sayyidina Ali, bertanya kepada Nabi, apakah yang diberikan kepada kamu? Qala nusirtu birru'bi wa'titu mafatihal ardi wasummitu Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura wa ju'ilat ummati khairal umami. Kata Nabi, aku diberi kemenangan dalam peperangan. Itu kelebihan yang pertama yang tidak diberikan kepada para anbiya. Dengan rasa ketakutan yang dijatuhkan Allah dalam hati musuh. Takut bukan kerana kekuatan fizikal, tapi kerana ketakutan. Perang psikologi dimasukkan ke dalam hati-hati musuh. Aku diberi kunci-kunci dunia. Aku diberi nama Ahmad, antara nama-nama lain Nabi SAW, sebagaimana kita mempelajari dalam kitab-kitab sirah, nama-nama Nabi Muhammad, Ahmad, Yasin dan sebagainya. Kemudian, dan dijadikan tanah itu adalah penyuci bagiku. Tanah ini salah satu medium untuk menyucikan, sebagai alat untuk menyucikan setelah air. Maka kita boleh bertayamum dengan tanah. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh solat ataupun
kita solat di atas tanah tersebut, tanpa kita nak lapis ke apa, tidak menjadi masalah, kerana disucikan tanah tersebut selagi mana tidak zahir ataupun jelas adanya najis pada tersebut. Maka lahirlah satu kaedah ataupun satu formula yang menyebutkan bahawa al-aslu fil asya', asal usul hukum bagi sesuatu perkara itu, sesuatu benda itu adalah suci. Maka kita tak boleh anggap kalau orang kita ini dia terlalu melebih-lebih sikit. Kadang-kadang dia menganggap semuanya kotor, semua benda kotor, maka kena cari sejadah, tak ada masalah. Dalam bab menyempurnakan, bab memperelokkan, tidak ada masalah. Tapi kita kena faham konsep asasnya bahawa sesuatu itu bersih